Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahwa 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah Rm232.5 juta bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersifat diskriminasi terhadap bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Rakyat TPR Datuk Wan Saharudin Wan Ladin berhujah ini kerana kesemua pertuduhan itu telah memenuhi Seksyen 152, 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ yang menyatakan bentuk pertuduhan butir-butir mengenai masa, tempat dan orang yang dituduh dan bila cara mengkomitkan kesalahan dalam pertuduhan. Menurut Wan Saharudin, hak-hak Muhyiddin mengikut perkara 5 Perlembagaan Persekutuan tidak dilanggari kerana pada peringkat ini perbicaraan kes masih belum bermula. Kesemua dakwaan pemohon Muhyiddin adalah pramatang dan tindakan memulakan permohonan untuk membatalkan pertuduhan boleh diputuskan sebagai tindakan yang tidak berperlembagaan. Dalam apa jua keadaan pada peringkat ini, hak pemohon di bawah perkara 5-1 Perlembagaan Persekutuan telah dijamin kerana segala prosedur-prosedur mengikut undang-undang sedia ada, khususnya KTJ telah diketahui oleh pendakwaan selaku responden, katanya ketika berhujah dalam prosiding permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan itu di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Timbalan Pendakwa Rakyat Ahmad Akram Garib pula berhujah pendakwaan sejak awal telah memberikan notis kepada pihak pemohon bahawa tiada kewajipan di bawah undang-undang untuk responden menyatakan cara penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pemohon dalam pertuduhan-pertuduhan tersebut. Permohonan itu adalah suatu penyalahgunaan proses mahkamah, justru mahkamah tidak boleh menggunakan kuasa yang wujud untuk membatalkan pertuduhan-pertuduhan di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang dihadapi pemohon, katanya. Menurut Ahmad Akram, kesemua pertuduhan yang dimohon untuk dibatalkan jelas menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009, yaitu Muhyiddin di atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, yaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan itu untuk suapan sebanyak Rm232.5 juta. Untuk peringkat sekarang adalah terlalu awal untuk menyatakan pertuduhan yang dihadapi beliau cacat, kerana pertuduhan adalah lengkap dari segi Muhyiddin merupakan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu. Suapan yang didakwa diterimanya antaranya adalah daripada 3 syarikat. Kami tidak faham apalagi yang pihak pemohon mahukan, kata beliau yang memohon agar permohonan itu ditolak oleh mahkamah. Peguam Datuk Hisam T. Potek yang mewakili Muhyiddin dalam hujah balasnya berkata, keempat-empat pertuduhan itu tidak mengikut undang-undang dan terdapat kecacatan kerana responden gagal menguraikan secara terperinci bagaimana anak guamnya didakwa melakukan kesalahan penyalahgunaan jawatan ini. Semua pertuduhan mempunyai perkataan yang serupa kecuali tarikh, tempat dan jumlahnya. Adalah jelas bahawa konsep proses adil telah dilanggar oleh pendakwaan yang terlalu tergesa-gesa dan asas keadilan tidak dipatuhi. Kami memohon agar 4 pertuduhan yang dikemukakan di bawah Seksyen 23-1 Akta SPRM ini dibatalkan kerana tidak menyatakan sebarang kesalahan yang diketahui dalam undang-undang dan oleh itu merupakan satu penyalahgunaan proses, kata Hisam. Muhammad Jamil menetapkan 15 Ogos ini untuk keputusan permohonan Muhyiddin 76 yang difailkan pada 18 April lepas. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah Rm232.5 juta daripada 3 syarikat, yaitu Bukhari Equity Sendirian Berhad, Nepturis Sendirian Berhad dan Mamfor Sendirian Berhad, serta Datuk Asman Yusof bagi parti tersebut. Beliau dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Pengurusi Perikatan Nasional itu turut berdepan atas 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah Rm195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Ahli Parlimen Pagu itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah pada 13 Mac lepas atas 1 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah Rm5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur untuk dibicarakan semula.